Berkait dengan hasil pertanian ini juga dapat kita kaitkan dengan bagaimana pentadbiran tanah di negara kita dan bagaimana sebenarnya sambutan Hari Tanah Negara ini akan disambut esok 27 Julai 2023. Pagi ini bertuah sekali kita dapat menerima kunjungan Yang Berhormat Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yang Berhormat Nin Azmidi Ahmad. Terima kasih YB kerana sudi bersama kami dalam kesibukan jadual YB. Tarikh 27 Julai ini sambutan yang YB boleh mulakan dengan sedikit latar belakang mengenai sambutan Hari Tanah ini? Okey, terima kasih. Sambutan Hari Tanah Negara ini merupakan satu event yang kita adakan pada setiap tahun untuk meraihkan warga pentadbiran tanah di seluruh negara. Dan kita tahu bahawa mereka memainkan peranan yang penting di dalam memacu pertumbuhan pembangunan negara. Dan keputusan untuk mengadakan sambutan Hari Tanah Negara ini dibuat pada tahun 2016. Sempena dengan tarikh lantikan Pesuruhjaya Tanah dan Galian pertama bagi negeri-negeri Melayu Bersekutu pada 27 Julai 1896. Jadi itulah sejarah di mana kita mengadakan sambutan Hari Tanah Negara. Dan pada tahun ini kita mengadakan sambutan Hari Tanah Negara ke-7 dengan yang akan diisi dengan persidangan Tanah Persekutuan dengan tema pentadbiran tanah pemacu kemakmuran Malaysia Madani. Dan kita menganggarkan sekitar 500 orang pegawai-pegawai dan warga pentadbiran tanah dari seluruh negara yang akan hadir dalam sesi ini. YB, bila YB sebutkan tentang tema tadi, sebenarnya barangkali ada dua aspek yang boleh kita dekati. Satu aspek pentadbiran tanah dan para pekerja warga yang terbabit dalam pentadbiran tanah tersebut, juga dari segi pengendalian ataupun pengurusan tanah yang efisien. Jadi bagaimana tema itu dimuatkan dengan melibatkan kedua-dua entiti ini? Bagi saya tentang kalau kita tengok kita balik kepada tema dia sendiri, pentadbiran tanah pemacu kemakmuran Malaysia Madani. Jadi bagi kerajaan, kita melihat bahawa pentadbiran tanah memainkan peranan yang sangat penting di dalam kita mencapai sasaran strategik negara, iaitu Sustainable Development Goal ataupun SDG yang ditekankan di bawah konsep Malaysia Madani. Sebab bila kita bercakap tentang Malaysia Madani, dia bermula dengan M tu, kemampanan, sustainability. Dan kalau saya ambil contoh paling mudah ialah SDG 15. Banyaklah, tetapi kalau SDG 15, Life on Land. Dan dalam kita tahu, kebetulan pula kerajaan yang baru ini telah menggabungkan sebelum ini Kementerian Tenaga Sumber Asli dan juga Alam Sekitar dan Air. Jadi kita melihat dia lebih secara holistik. Dan kita tahu bahawa sumber tanah ialah terhad. Dan maka kita perlu menggunakan secara optimum. Kita perlukan tanah untuk pentadbiran, untuk kediaman, kita perlukan tanah untuk kegiatan ekonomi. Tapi pada masa yang sama, kita juga tahu bahawa ia akan mewujudkan tekanan kepada rizab hutan yang kita ada, yang juga memainkan sangat penting, peranan yang sangat penting bagi biodiversity dan juga sebagai satu carbon sink dalam keadaan iklim yang sangat kritikal pada hari ini. Jadi atas sebab itu, pentadbiran tanah dengan kerangka undang-undang yang kita ada ini sangat-sangat kritikal supaya pembangunan dapat dijalankan dengan efisien. Kita sedia maklum, di dalam Perlembagaan Persekutuan, tanah terletak di bawah pihak berkuasa negeri. It is a state matter. Jadi sebab itu di peringkat Kerajaan Persekutuan, kita mahu ada penyelarasan bila dibangunkan tanah ini supaya apabila kita dapat mengurangkan konflik guna tanah, kita dapat mengurangkan masalah kawasan penempatan di tempat yang tidak kondusif, masalah pencemaran alam sekitar, pencerobohan terhadap rizab hutan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita sudah ada kerangka selama ini, iaitu Majlis Tanah Negara, yang mana dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan dihadiri oleh semua ketua-ketua menteri, premier dan menteri-menteri besar hadir di dalam mesyuarat tersebut di peringkat persekutuan. Jadi antara
objektif utama. Tadi Zaliha ada sebut tentang soal penggunaan tanah yang efisien. Antara perkara pertama ialah kita telah ada komitmen sejak tahun 1992 di persidangan Rio untuk kita mengekalkan sekurang-kurangnya 50% liputan hutan di negara kita. Dan buat masa ini, tahun 2023, 54.6% daripada kawasan negara kita atau lebih 18 juta hektar masih lagi kawasan hutan. Kedua ialah kita juga di bawah perjanjian Paris, susulan perjanjian Paris 2015, kita telah memberi komitmen di bawah Nationally Determined Contribution NDC kita untuk mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah kaca GHG merentas ekonomi sebanyak 45% berdasarkan KDNK pada tahun 2030 berbanding tahapnya pada tahun 2005. Jadi sebab itulah tema pentadbiran tanah pemacu kemakmuran Malaysia Madani ini adalah satu perkara yang sangat-sangat penting. Dan soal kemampanan, kesejahteraan yang disebut dalam Malaysia Madani antara yang perkara yang kita tekankan. Jadi sebab itu apa yang kita nak capai, pembangunan ekonomi adalah sangat penting, tetapi ia harus dicapai dengan keadaan yang lestari dengan keperluan alam sekitar, dan pentadbiran tanah adalah sangat kritikal dalam perkara ini. YB ada menyebut tentang isu-isu tentang pembangunan tanah, contohnya isu gas rumah hijau, pelepasan gas rumah hijau dan juga komitmen negara kita dalam perjanjian Rio dan juga perjanjian Paris. Maka untuk Hari Tanah ini, apakah program-program spesifikasi untuk menyentuh isu-isu ini dan juga untuk kita memastikan perjanjian Rio dan juga Paris ini sentiasa kita berada pada landasan yang tepat untuk memenuhi SDG yang ke-15 itu? Okey, dalam sambutan Hari Tanah pada tahun ini, kita akan adakan satu majlis perasmian sambutan Hari Tanah Negara ke-7 pada 2 Ogos 2023 di Putrajaya, dan ini akan, sebagaimana saya sebut, akan dihadiri oleh warga pentadbir tanah daripada Persekutuan dan juga negeri dan Timbalan Menteri Datuk Seri Huang Tiong Si akan merasmikan program tersebut, dan kita juga akan merasmikan hala 7 baharu pengurusan tanah Persekutuan ataupun HTPTP, yang mana elemen-elemen yang disebut tadi tentang soal pengurusan alam sekitar, kelestarian, semua embedded di dalam dokumen tersebut. Kedua ialah persidangan tanah Persekutuan yang akan diadakan pada 3 Ogos 2023 juga di Putrajaya, dan akan ada banyak pembentangan kertas kerja yang memberi penumpuan kepada soal pengurusan tanah Persekutuan. Dan antara isu yang selalu menjadi tumpuan ialah tentang soal tata kelola pengurusan tanah Persekutuan sehingga isu-isu kompleksiti tanah. Saya bagi satu contohlah, di dalam dasar negara kita, bila pemaju menyiapkan misalnya satu kawasan taman perumahan dan sebagainya, mereka kadang-kadang diminta untuk menyerahkan semula tanah untuk pembinaan sekolah, hospital dan kemudahan-kemudahan awam yang lain. Namun ada kekangan yang kita hadapi, sama ada di peringkat pihak berkuasa negeri ataupun di peringkat Pesuruhjaya Tanah Persekutuan sendiri. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita nak cuba bincang secara menyeluruh. Dan untuk makluman, majlis ini juga akan dihadiri oleh Tan Sri KSN, Ketua Setiausaha Negara, dan kita akan sampaikan juga sijil penghargaan kepada 3 pihak berkuasa negeri yang mencapai prestasi 100% di dalam urus niaga pindah milik tanah satu hari, iaitu Perlis, Pahang dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kalau kita lihat pada tahun 2022 sebenarnya 326,000 lebih perserahan pindah milik tanah diterima di seluruh negara, ataupun lebih 90%. Minta maaf, bukan seluruh negara, di Semenanjung. Sebab yang dan telah berjaya didaftarkan dalam masa 1 hari. Jadi bagi saya ini satu kejayaan besar, dan sebab itu kita nak raikan juga mereka yang telah berjaya. Okey, bila YB sebut tentang meraikan dan begitu banyak, ada juga 3 pihak yang mendapat prestasi yang cemerlang pindah tanah 1 hari. Bagaimana pula dalam aplikasi teknologi untuk memastikan urus tadbir tanah ini menjadi lebih efisien, dan mungkin YB boleh terangkan kepada para penonton tentang aplikasi Myland yang dijangkakan menjadi game changer untuk mereka yang terlibat dalam urus tadbir tanah ini, YB.
Ya, antara perkara yang kita rasakan sangat penting ialah penggunaan teknologi. Sebab itu adalah kunci untuk kita dapat mencapai prestasi yang benar-benar efisien. Jadi memangnya di bawah HDPTP ini, hala tuju pengurusan tanah persekutuan, antara perkara yang terperinci ialah kita menekankan tentang pembangunan sistem MyLand yang akan mampu menyokong platform urusan atas talian dan juga pembayaran atas talian. Yang kita tahu sekarang dah semua. Kalau macam dulu kita kena pergi pejabat tanah dan sebagainya. Sekarang banyak boleh dibuat atas talian. Jadi kita akan lancarkan MyLand ini pada Oktober 2023 dengan pengurusan dalam talian sepenuhnya, fully online. Dan kita juga ia juga akan berintegrasi dengan sistem-sistem utama lain seperti e-tanah, Jabatan Penilaian Penilaian dan Perkhidmatan Harta, Jabatan Pendaftaran Negara, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, e-kehakiman dan sebagainya. Jadi bagi pihak kerajaan, kita merasakan inisiatif MyLand ini adalah penting untuk kita memastikan pengurusan tanah persekutuan dan pembahagian pusaka ini dapat terus kita perkasakan. Sebab kalau dululah kita tahu urusan tanah ni kadang-kadang memakan masa yang lama. Tetapi kita tahu dengan adanya teknologi pada hari ini dan pengurusan dan tata kelola yang lebih baik, kita dapat percepatkan untuk faedah semua. Selain daripada penggunaan teknologi, apa lagi inisiatif yang dijalankan oleh pihak NRECC bagi memastikan segala isu-isu tadi, contohnya pengurusan tanah yang lama, contoh karenah birokrasi dan sebagainya itu dapat diselesaikan dan juga pengurusan ini lebih sistematik dan juga mapan? Dia antara satu lagi isu tadi saya ada sebut, berbalik kepada awal tadi saya sebut tentang soal serahan tanah. Dan jadi kita ada berdepan situasi di mana saya tidak nafikan banyak kementerian dan juga jabatan pengguna lah, KGP di peringkat persekutuan ni, dia meminta untuk tujuan balai bomba, sekolah, sebagainya. Dan mereka dapat tanah tersebut, atau sama ada daripada pemaju, daripada kerajaan negeri. Tetapi kita juga faham ada kekangan belanjawan di peringkat kerajaan. Jadi kadang-kadang menunggu beberapa rolling plan, beberapa RMK, mereka tak terima lagi untuk buat sekolah dan balai bomba dan sebagainya. Jadi kerajaan negeri juga membangkitkan tentang soal tanah-tanah tersebut, sebab mereka kata kalau tak nak buat apa-apa, baik bagi balik kepada kerajaan negeri. Jadi ini antara perkara yang timbul. Tapi sebenarnya untuk diperjelaskan, bila dipegang oleh mana-mana agensi kerajaan persekutuan, kita akan bayar cukai tanah kepada kerajaan negeri, sebagaimana pemilik tanah yang lain. Dan itu juga kalau tak dibangunkan begitu lama, dia akan jadi satu kos yang besar. Jadi sekarang kita ada dasar baru yang telah diperkenalkan. Kita hadkan tempoh pegangan tanah persekutuan ini yang tidak dibangunkan oleh KGP ini kepada 5 tahun sahaja. Jadi kalau tidak dibangunkan, kita boleh dapat 2 tahun lagi kalau ada justifikasi yang kukuh. Mungkin ada kes-kes tertentu yang sangat kritikal, sekolah dan sebagainya. Kerajaan negeri pun faham, kita berbincang dengan mereka. Tetapi kita telah letakkan perkara ini sebagai antara perkara yang penting supaya kita berlaku adil kedua-dua kepada kerajaan pusat, kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Selain daripada itu, ada juga kaedah-kaedah untuk tanah-tanah yang persekutuan yang tidak dibangunkan ini menerusi kaedah pajakan, sewaan dan keswastaan. Cuma kita nak memastikan perkara ini dapat dilakukan dengan telus, dengan terbuka, supaya kerajaan dapat hasil yang terbaiklah daripada apa yang kita buat. Jadi sebab itu perkara-perkara ini kita akan gariskan semua di bawah hala tuju pengurusan tanah persekutuan yang baru ni. Baik, YB, sebagai kesimpulan untuk pemahaman dan juga di antara pihak pentadbir juga pihak rakyat untuk sambutan Hari Tanah 2023 ini, apa yang YB ingin sampaikan, satu kepada warga tanah, juga kepada rakyat Malaysia keseluruhannya, bagaimana pentadbiran tanah dan juga penggunaan secara bertanggungjawab ini sangat penting untuk kelestarian negara kita. Bagi saya, kita tahu bahawa aspek pentadbiran tanah ini sebenarnya satu perkara yang paling asas untuk pembangunan ekonomi yang lestari bagi mana-mana negara. Jadi saya boleh katakan, bagi
di peringkat kerajaan, kita merasakan mereka warga pentadbiran tanah ini merupakan perkhidmatan barisan hadapan, frontliner. Kerana bersama-sama dengan agensi dan jabatan yang lain, kerana mereka berurusan dengan rakyat dengan menguruskan antara khazanah negara yang paling penting, iaitu soal tanah. Jadi kalau tanya pada saya, antara perkara yang saya selalu nak tekankan kepada mereka ialah mereka kena ada satu sikap yang profesional, efisien, mesra pelanggan, supaya, sebab saya ingat antara perkara yang orang akan nilaikan dalam soal warga kerajaan ni antaranya ialah mereka yang bekerja di agensi-agensi jabatan-jabatan pengurusan tanah ini. Jadi itu antara perkara penting, dan dia juga berkaitan dengan sebagaimana saya katakan hasil dan khazanah negara itu sendiri. Jadi saya juga sebagai kesimpulan ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Tanah Negara kepada semua warga pentadbiran tanah di Malaysia, dan saya berharap Hari Tanah Negara ini dapat kita manfaatkan oleh warga pentadbiran tanah dengan penyertaan di dalam persidangan tanah persekutuan yang dianjurkan oleh NRECC dan JKPTG pada 3 Ogos nanti. Terima kasih banyak-banyak kepada YB Nazmi Nik Ahmad, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim, berkongsi kepada kita semua berkaitan dengan sambutan Hari Tanah Negara 2023. Terima kasih banyak-banyak YB. Dan sekarang kita akan